Bosku Najib, oh bosku, hari ini Tan Sri Muhyiddin Yassin terus mengganyang dan menghantak kamu kau bosku. Perang besar antara bosku Najib dan Abah Muhyiddin semakin meletup pakcik-makcik Oto Arum. Akhirnya Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri ke-8 Malaysia, terus memotong kemaluan bosku dan biji kontolnya hari ini pakcik-makcik Oto Arum. Sebab kes rompakan Wan MDB terus dibongkarkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin di hadapan bosku Najib. Apa yang berlaku hari ini sangat-sangat menarik. Bosku Najib dan cyber troopers berbayarnya terdiam membisu masuk ke dalam gua setelah Tan Sri Muhyiddin Yassin mendedahkan satu persatu apa yang dirompak oleh bosku Najib dalam skandal saga rompakan SRC Wan MDB. Hebat dan sangat-sangat hebat pakcik-makcik Oto Arum. Apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin buat pertama kali menghentam ketuk kepala bosku Najib, membogelkan dan menelanjangkan bulat bosku Najib kepada seluruh dunia tentang bukti-bukti kes rompakan SRC Wan MDB. Aku tak pernah nampak Abah Muhyiddin menghentam sekuat-kuatnya bosku Najib seperti ini pakcik-makcik Oto Arum. Akhirnya hari ini bosku Najib tak boleh berkata apa-apa dalam Facebooknya lagi, kerana dia ingat Abah Muhyiddin tu akan terus diam. Rupa-rupanya diam-diam ubi berisi. Syabas dan tahniah kepada Perdana Menteri ke-8 Malaysia yang akhirnya buat comeback di Putrajaya, mengganyang ketua penyamun penyangak Wan MDB bernama bosku Najib itu yang tidak ada batang kemaluan dan biji kontol kemaluan. Bosku, kau bagi bola tanggung kepada Abah Muhyiddin, kepada lebih 32 juta rakyat Malaysia. Kau cakap kemarin, oh, saya dijatuhkan hukuman oleh Mahkamah Malaysia kerana saya buat CSR derma 42 juta ringgit dalam negara ini. Itu pun saya dianggap bersalah. Sekalinya Tan Sri Muhyiddin Yassin menyatakan bahawa CSR derma bosku Najib adalah merompak wang rakyat dalam SRC Wan MDB. Perang antara Abah Muhyiddin dan bosku Najib ini wayangnya semakin meletup, semakin menggemparkan seluruh dunia pakcik-makcik Oto Arum. Saya ingin bacakan kritikan yang cukup pedas, yang cukup tajam, yang very sharp. Peluru bom nuklear dikeluarkan oleh Abah Muhyiddin untuk mengganyang bosku Najib, sampai bosku Najib terduduk malu masuk dalam gua bersama geng-geng cyber troopersnya. Baiklah, atas nama Allah yang Maha Berkuasa, atas nama kuasa sakti keramat rakyat, kita kasih panas perang antara Abah Muhyiddin dan bosku Najib pasal kes rompakan SRC Wan MDB. Kata Tan Sri Muhyiddin Yassin kepada Datuk Seri Najib Razak. Najib kata 42 juta ringgit duit SRC yang dimasukkan ke dalam akaun peribadinya digunakan untuk tujuan sedekah dan corporate social responsibility CSR. Mari kita lihat bukti-bukti sahih tentang penggunaan duit ini yang telah dikemukakan di mahkamah. Antaranya, lebih 449 juta ringgit untuk bayar kad kredit Visa Platinum Najib.
Lebih 2.8 juta ringgit untuk bayar kad kredit Mastercard Platinum Najib. RM240,000 dibayar kepada Vital Spire Sdn Berhad milik seorang adun UMNO Johor untuk mengendalikan sebuah portal online. RM2.5 juta dibayar kepada sebuah firma guaman untuk kerja-kerja political intelligence. Lebih RM238,000 dibayar kepada seorang Tan Sri untuk kerja-kerja mempromosi Ajib Go kepada masyarakat Cina. RM100,000 dibayar kepada seorang kontraktor untuk membina bilik stor kediaman peribadinya di Kuala Lumpur. Lebih RM56,000 dibayar kepada sebuah syarikat plumbing untuk kerja-kerja pemasangan tangki air di kediaman peribadinya di Kuala Lumpur. Lawa. Lebih RM77,000 dibayar kepada seorang kontraktor untuk membaiki kediaman peribadinya di Pekan. Dan Tan Sri Mudi Yassin mendedahkan duit rompakan yang dicuri oleh bosku Najib. Puluhan jutaan ringgit lagi digunakan untuk lain-lain kegunaan peribadi dan politik bosku Najib. Seterusnya, adalah juga duit yang diberi kepada anak-anak yatim. Tetapi jumlahnya tak seberapa jika dibandingkan untuk kegunaan peribadi dan politik. Dahsyat ya. Bagi duit haram rompakan kepada anak-anak yatim bosku Najib guna duit SRC 1MDB. Di samping itu juga Tan Sri Mudi Yassin mendedahkan ini tak termasuk RM4 bilion duit kumpulan wang amanah pencen KWAP yang dipinjamkan kepada SRC yang lesap entah ke mana. Ialah sudah habis dirompak oleh bosku. Akhirnya kata Tan Sri Mudi Yassin, kerajaan terpaksa membayar hutang SRC kepada KWAP kerana hutang ini dijamin oleh kerajaan. Ketika bosku Najib menjadi Perdana Menteri dan Menteri Keuangan, Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan mendapati Najib merompak syarikat SRC daripada wang pencen KWAP, iaitu wang rakyat, wang orang pencen. Ini kata Hakim Mahkamah Rayuan dalam kes SRC. Oleh yang demikian, kami bersetuju dengan Yang Arif Hakim Perbicaraan bahawa semua elemen penting penyalahgunaan harta yang diamanahkan oleh Najib telah dibuktikan. Bukti menunjukkan dengan jelas bahawa perayu bukan hanya menyalahgunakan RM42 juta, iaitu mauduk 3 dakwaan jenayah pecah amanah, tetapi juga telah memindahkan kepada kegunaan dirinya sendiri harta yang dia telah salah guna secara tidak jujur. 42 juta itu berlawanan dengan dakwaan Najib bahawa dia menggunakan untuk tujuan program tanggungjawab sosial korporat CSR syarikat telah sebenarnya digunakan untuk manfaat peribadinya dan untuk tujuan politiknya. Nah, hakim yang kata Tan Sri Mudi Yassin petik kenyataan hakim. Kes rompakan 42 juta ringgit SRC 1MDB bosku Najib yang terus kantoi terdiam membisu hari ini. Seterusnya, Tan Sri Mudi Yassin memetik keputusan hakim. Ini bukanlah sesuatu yang boleh dikatakan sebagai telah dilakukan demi kepentingan negara. Tiada kepentingan negara di sini. Yang ada hanyalah keaiban negara. Hebat Tan Sri Mudi Yassin. Inilah CSR Najib. Crook self-enrichment, sedekah kepada diri sendiri. Najib berulang kali tuduh saya khianat, tapi tak ada satu mahkamah pun menjatuhi hukuman bersalah ke atas saya. Dia juga tanya saya berapa wang yang saya belanjakan untuk rakyat. Kata Tan Sri Mudi Yassin, sepanjang saya jadi Perdana Menteri, RM530 bilion saya sediakan untuk rakyat dalam macam-macam bentuk pakej bantuan dan rangsangan ekonomi. 1 sen pun tak masuk dalam akaun peribadi saya. Hebat bosku. Kena
Mati kau, bosku. Hebat. Akhir kata, bukan macam dia berbilion masuk akaun sendiri. Itulah dia bos awak. Hebat. Salute and respect tabik spring Abah Muhyiddin yang sangat-sangat berani potong kemaluan bosku yang tidak ada kemaluan itu, merompak berbilion-bilion ringgit duit SRC 1MDB. Betul kata Abah Muhyiddin. Ini kali pertama Abah Muhyiddin troll bosku Najib dalam media sosial pakcik-makcik Oto Arun. Biasanya bosku Najib yang buat troll dalam Facebook. Kali ini Abah Muhyiddin buat troll. Keluar semua media-media tempatan. Ini kritikan paling pedas, paling hebat. Memang hantaman yang cukup padu oleh Abah Muhyiddin ke atas pengkhianat perompak 1MDB bernama bosku Najib. So, apa komen bosku Najib? Takkan diam saja. Kau mau kena marah oleh bosku Rosma, baru kau nak tulis dalam Facebook? Siapa admin kau dalam Facebook tu, bosku Najib? Bosku Rosma, takkan dia macam tu saja, lagi kau kena hantam oleh Abah Muhyiddin hari ini kau. 3 hari berturut-turut Abah Muhyiddin ganyang dan smackdown. Bosku Najib sampai terkencing-kencing, menggigil menggeletar lututnya pakcik-makcik Oto Arung sebab bukti dia merompak SRC 1MDB satu persatu diperincikan oleh Abah Muhyiddin. Bosku Najib bukan bersedekah dalam negara ni. Dia merompak 42 juta ringgit shopping bersama bosku Rosma. Perbelanjaan peribadi, dana politik untuk dirinya supaya dia boleh jadi presiden ala Amerika dalam Malaysia. Supaya dia boleh jadi raja baru dalam Malaysia. Dia merompak bukan bagi sedekah kepada rakyat. Dia rompak negara ini sampai miskin, sampai rakyat semakin miskin. Kan bosku Najib? Memang ngamlah tu kau kena ketuk kepalamu oleh Abah Muhyiddin. Abah Muhyiddin banyak sumbangan. Dia adalah unsung hero, penyelamat kepada negara membongkarkan kes 1MDB. Sampai bosku Najib meroyan macam orang gila, sakit mental hari-hari, tak boleh move on. Hilang jawatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan kerana Tan Sri Muhyiddin Yassin menang PRU 14 bersama Tun Dr. Mahathir dan Raya Malaysia. Bosku, apa cerita? Tak boleh move on, kalah PRU 14 di tangan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Tun Dr. Mahathir. Tak boleh move on, hilang jawatan Perdana Menteri, Menteri Keuangan sebab dah tak boleh merompak di Putrajaya. Bosku, kesian aku tengok kau. Jadi gila kerana hilang jawatan Perdana Menteri. Jadi gila kerana dijatuhkan hukuman oleh Mahkamah Malaysia. 4 orang hakim mengesahkan kamu perompak utama dalam skandal saga rompakan SRC 1MDB. Akhirnya memang ngamlah tu ditambah garam lukamu oleh Abah Muhyiddin. Nah, kau tipu dalam Facebook, kau cakap saya merompak 1MDB dan SRC untuk derma kepada rakyat. Rupa-rupanya kau sudah mengaku merompaklah. Betul lah itu. Memang kau perompak SRC 1MDB. Baguslah kau mengaku sampai kau kena hantam kena ganyang oleh Abah Muhyiddin hari ini. Bosku, dalam Islam mana ada Allah dan Rasulullah perintah kalau kamu nak bagi derma dengan orang Islam, orang Melayu, merompak kamu. Benda ini haram dan satu dosa besar, satu jenayah besar dalam undang-undang dunia, dalam undang-undang syariat Allah, bosku. Kalau ikut hukum hudud, sudah lama tangan kau itu dipotong kerana merompak duit negara, duit rakyat. Berpuluh-puluh bilion ringgit, bosku. Merasalah kau. Aku mau tambah lagi nih. Senarai rompakan yang kau buat, kau bukan buat derma. Kau bagi derma dengan bosku Rosma supaya bosku Rosma kenyang shopping di seluruh dunia. Aku perincikan. Ini senarai rompakan bosku Najib yang tak pernah dibongkarkan oleh bosku Najib dalam Facebook dia. Dia cakap ini semua derma, ini mencuri merompak yang dilaknat oleh Allah, yang memang jenayah besar. Penjara Sungai Buloh kirim salam rindu, bosku. Pertama,
Pak Cik Makcik, duit 1MDB dirompak oleh syarikat Petro Saudi 300 juta US dollar. Duit 1MDB dirompak oleh bosku Najib dan Jolo 700 juta US dollar, dimasukkan ke dalam akaun bank syarikat rompakan mereka di Zurich, Switzerland untuk dicuci sampai sekarang. Semua duit itu jika digabungkan mencecah berapa bilion ringgit jika ditukar dengan mata wang ringgit? Ia mencecah hampir 5 bilion ringgit dirompak. Itu belum cukup lagi. 3.5 bilion US dollar. Duit bon pelaburan yang diluluskan oleh Goldman Sachs Bank turut dirompak oleh bosku Najib dan Jolo sehingga kantoi dipindahkan ke akaun syarikat pesisir pantai British Virgin Island bernama syarikat ABA BVI. Keempat, 1 bilion US dollar masuk dalam akaun bank peribadi bosku Najib, dalam akaun AM Bank, 5 akaun bank cawangan Malaysia. Ia adalah untuk perbelanjaan peribadi bosku Najib dan bosku Rosmah, Pak Cik Makcik Oto Arum. Siapa yang tolong masukkan 1 bilion US dollar atau bersamaan dengan hampir 5 bilion ringgit ke dalam akaun bank peribadi bosku Najib? Tidak lain, tidak bukan Pak Cik Makcik Oto Arum. Anak ikan kesayangan bosku Rosmah bernama Jolo. Kelima, aset haram 1 bilion US dollar atau bersamaan dengan lebih 5 bilion ringgit. Duit rompakan 1MDB digunakan untuk shopping di Amerika Syarikat dan seluruh dunia. Bosku dan Jolo membeli hotel mewah dan hartanah mewah di Manhattan, New York, Amerika Syarikat, Beverly Hills, Las Vegas, Los Angeles di Amerika Syarikat. Beli hartanah mewah di London, United Kingdom. Beli jet peribadi guna duit rompakan 1MDB. Bosku Najib sudah lupa memang perompak penyamun mana mengaku berak di atas jalan raya. Bosku Najib, bosku Rosmah bagi duit rompakan 1MDB kepada anak mereka bernama Reza Aziz. Buat filem Blue Hollywood, filem lucah bernama The Wolf of Wall Street. Pada tahun 2013 lalu, nilai dia 100 juta US dollar bersamaan dengan hampir 500 juta ringgit. 2.6 bilion ringgit lagi masuk ke dalam akaun bank peribadi Malaysian Official One seperti dilaporkan oleh Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat beberapa tahun lalu. Siapakah Malaysian Official One? Tidak lain, tidak bukan bosku Najib, Pak Cik Makcik Oto Arum. 3 bilion US dollar telah dirompak daripada 1MDB yang sepatutnya digunakan untuk projek Tun Razak Exchange di Kuala Lumpur. Pak Cik Makcik, siapa yang rompak? Bosku Najib dan Jolo yang rompak. 1 bilion US dollar dipindahkan oleh Jolo daripada syarikat 1MDB Petro Saudi ke akaun syarikat pesisir pantai di Kepulauan Seychelles. Ini siapa yang suruh rompak? Bosku Najib suruh Jolo untuk cuci duit rompakan itu di Kepulauan Seychelles, Pak Cik Makcik Oto Arum. 400 juta US dollar. Bosku dan Jolo beli hotel di Beverly Hills dan hotel Hermitage di luar negara. 12 juta US dollar. Duit rakyat dirompak dalam 1MDB untuk pesta arak dekat klub malam dan pesta judi dekat perjudian di Caesars Palace, Pak Cik Makcik Oto Arum. 13.4 juta US dollar digunakan duit rompakan 1MDB. Pesta perjudian di Venetian, Las Vegas, Amerika Syarikat. Seterusnya, Rosmah bersama bosku beli barang kemas guna duit rompakan 1MDB 3.5 juta ringgit. Berlian warna pink 30 juta US dollar atau bersamaan 94 juta ringgit dibeli oleh bosku. Bosku Rosmah dengan Jolo di New York, Amerika Syarikat. Perkara ini telah disahkan oleh kerajaan Malaysia. Jolo sahkan sendiri beli berlian 0.5 bilion US dollar atau bersamaan dengan hampir 2 bilion ringgit. Beli set barang kemas berlian untuk bosku Rosmah atas arahan bosku. Selain itu, duit rompakan 1MDB telah dihadiahkan kepada artis-artis Hollywood oleh Jolo, anak ikan kesayangan bosku Najib dan bosku Rosmah guna duit rompakan 1MDB. Leonardo DiCaprio dapat hadiah rompakan 1MDB jutaan US dollar. Diberikan hadiah patung Oscar, Marlon Brando, lukisan-lukisan mahal
dibeli oleh Jolo, dicuci duit 1MDB dan diserahkan kepada artis Hollywood bernama Leonardo DiCaprio. Semua hadiah-hadiah itu telah dirampas oleh kerajaan Amerika Syarikat dan Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat dan akhirnya dipulangkan duit itu kepada kerajaan Malaysia. Seterusnya, model terkenal bernama Miranda Kerr menerima hadiah piano daripada Jolo, anak ikan bosku Najib, bosku Rosmah. Harga piano itu daripada harga RM709,000 sehingga mencecah 4.17 juta ringgit guna duit rompakan 1MDB. Loket berlian harganya 4.8 juta US dollar. Jolo, anak ikan bosku, bagi hadiah kepada Miranda Kerr, model paling cantik di dunia. Set berlian 1.98 juta US dollar dan 1.29 juta US dollar guna duit rompakan 1MDB dihadiahkan kepada Miranda Kerr. Ini artis Hollywood, model terkenal Hollywood, pakcik makcik. Siapa lagi? Siapa yang bagi hadiah? Jolo lah, guna duit 1MDB, rompakan duit curi. Diluluskan oleh siapa? Oleh bosku. Akhir sekali, kapal Equanimity berharga bilion-bilion ringgit dibeli oleh bosku Jolo. Direstui oleh mak lampir sihir, oleh kaki kepit pondan penyambung 1MDB itu. Beli kapal mewah paling mahal di dunia guna duit rompakan 1MDB, duit pelaburan rakyat. Maka itulah derma-derma bosku Najib, bosku Rosmah, Jolo guna duit rompakan 1MDB. Kata orang-orang UMNO, bosku Najib Robin Hood, bosku Najib sangat bagus, dermawan, baik, dia tidak kedekut. Ya memang dia tak kedekut, dia rompak duit 1MDB. Sampai hutang 1MDB lebih 50 bilion ringgit pakcik makcik Otto Arun. Memang betul sangat-sangat dermawan. Wow, sangat kaya. Lanun penyanga 1MDB itu. Ya, paling lawak dan lucu. Ramai orang tanya saya dalam YouTube ini, wahai Kingmaker, wahai superhero, kenapa bosku Najib tidak lagi masuk penjara Sungai Buloh? Pakcik makcik Otto Arun, tak best lah kita punya wayang politik dekat Malaysia ni kalau bosku Najib, bosku Rosmah terus check in dalam penjara Sungai Buloh. Mereka ni penghibur, mereka ni puppet politik dalam game real politik Malaysia. Tak seronok lah, tak panas lah politik Malaysia ni. Kalau cepat betul kita hantar bosku Najib dalam penjara Sungai Buloh, kita kasih bebas dulu dia merompak mencuri 1MDB tu. Kita kasih senang dulu hidup dia. Tak best lah kita punya politik kalau bosku Najib cepat-cepat mati dalam penjara Sungai Buloh. Bertenang kamu pakcik makcik Otto Arun, kes jenayah dia tu masih tak ditutup oleh kerajaan Ismail Sabri, oleh kerajaan Agung, oleh kerajaan tu Dr. Mahathir, oleh kerajaan Muhyiddin, oleh kerajaan rakyat di Putrajaya. Jadi bosku, apa komen ni? Senarai duit 1MDB, duit SRC yang kau rompak. Wah, ada alasan baru ya bosku. Aku merompak untuk bagi derma kepada rakyat. Lawaknya bosku Najib, semua duit tu bosku kau guna dengan bosku Rosmah, dengan Jolo shopping di Amerika Syarikat, di United Kingdom, di Perancis, di Switzerland, di Hong Kong, di Singapura, beli macam-macam. Jadi bosku, tolong jawab kritikan Tan Sri Mudi Yassin dan Kingmaker politik Malaysia ni ya. Apapun, terima kasih bosku sebab bagi bola tanggung hari ini sampai satu tahap Abah Muhyiddin dan Kingmaker politik Malaysia mengganyang bosku Najib sampai masuk gua terkencing-kencing ketakutan. Checkmate and game over. Bapa penyangak 1MDB yang masuk perangkap 100 kali. Terima kasih rakyat Malaysia. Tan Sri Mudi Yassin, teruskan bersuara untuk rakyat dan negara. Kamu adalah penyelamat kepada negara ini. Kamu adalah hero baru dalam percaturan kuasa ini. Jangan sembunyikan semua kebenaran kes rompakan 1MDB itu. Memang layak bosku Najib digelar sebagai pengkhianat dan petualang yang menghancurkan UMNO, yang menghancurkan orang Melayu, yang menghancurkan tanah Malaysia, tanah Melayu berdaulat ini. Memang betul kritikan Abah Muhyiddin. Semoga Allah mengurniakan syurga
atas jasa dan pengorbanan Tan Sri Mudi Yassin yang membongkarkan kes rompakan paling terbesar di dunia, kes rompakan SRC1MDB hari ini, yang akhirnya bosku Najib sudah hilang kemaluan, tak boleh jawab kritikan Abang Muhyiddin dalam Facebook. Bosku, penjara Sungai Buloh kirim salam rindu. Game is over.